Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 约翰福音21章15到17，他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。” Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah mengasihi gereja Tuhan. 今天我们讲的主题是爱上帝的教会。 Ketika saya menerima tema ini, saya muncul sebuah pertanyaan paling awal. 当我提到这个的主题的时候，我就产生了一个问题： Pertanyaannya adalah gereja yang mana? 哪一个教会呢？ Kalau kita diminta untuk mengasihi gereja Tuhan, pertanyaannya adalah gereja yang mana? 那么要爱神的教会，哪一个教会呢？ Saya yakin Bapak Ibu akan menjawab di dalam hati, ya gereja ini Pak, gereja kita ini. 可能我们的心中已经有了答案，就是我们所在的这个教会。 Kita tentu saja diminta untuk mengasihi gereja kita. 既然我们也被要求，我们应该爱我们所在的教会。 Dan saya sangat yakin gereja juga seringkali mengajarkan kita, ayo cintai gerejamu. 岂不是教会常常教导我们要爱我们的教会？ Sebelum saya menyatakan kesetujuan saya mengenai jawaban ini, saya ingin memberikan sebuah landasan berikut. 接着我就做了这样的一个答案。 Saya sangat yakin dan percaya Alkitab mengajar kita untuk mencintai gereja Tuhan secara universal. 我们想这个讲到爱神的教会是一个普遍的教会。 Gereja Tuhan yang berbicara bukan secara organisasi, tetapi setiap umat Tuhan. 这个教会不是一个组织，而是每一个信徒所组合的。 Kalau kita menoleh di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21, Yesus berdoa bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen supaya bersatu. 那么耶稣在为那个信徒们祷告的时候，就是要为信徒祷告，要信徒彼此的合一。 Pertanyaannya bagaimana jemaat-jemaat ini bisa bersatu? 那么弟兄姐妹当中如何能够合一呢？ Tentu yang paling awal berbicara haruslah kasih. 那么这个能够合一的这个的最基础的就应该有爱。 Ketika kasih itu ada, maka saya percaya kesatuan itu akan muncul. 当我们有真正的爱在里面的时候，这个合一就产生了。 Sama seperti sepasang suami istri atau kekasih, karena saling mengasihi, tentu mereka akan bergandeng tangan. 当一对夫妇彼此相爱的时候，他们自然就会那个手牵着手。 Saya membiasakan diri kalau jalan-jalan sama istri, saya mau gandeng tangan dia. 我当然走路的时候能够牵着我妻子的手。 Waktu pacaran dulu belum puas gandengan soalnya. 可能在那个谈恋爱的时候还牵得不够。 Di saat dulu nggak boleh gandengan tangan. Gitu. 那么所以呢，现在还是能够牵着手来走。 Jadi waktu nikah sudah bisa bebas, maka saya minta istri saya, kalau kita jalan-jalan, yuk kita gandengan tangan. Kenapa? Karena saya mengasihi kamu dan kamu mengasihi saya. 那么走路的时候牵着手，也代表着一个彼此那个爱的这一个的表现。 Kasih itu menyebabkan ada kesatuan. 爱使我们能够合一。 Maka saya sangat yakin dan percaya kita diminta untuk mengasihi setiap umat Tuhan. 每一个神的子民、神的儿女，我们都应该相爱。 Apapun nama gerejanya, tempatnya dimanapun, sepanjang mereka percaya Yesus Kristus hidup di dalam dia, percaya pada Allah Tritunggal dan hidup di dalam firman Tuhan, merekalah saudara dan saudari kita.
他们是属神的人，属信耶稣基督的人，都是我们的弟兄姐妹，我们都应该相爱。 Maka itu kita harus mengasihi semuanya. 所以我们要爱所有的弟兄姐妹。 Tetapi saya sangat yakin dan percaya kita pertama-tama juga diminta mengasihi sesama kita yang ada di samping kiri kanan depan 那 kita. 我们想最基本的，我们应该从那个内部开始，我们最靠近我们的周围的人，我们要爱。 Bagaimana kita bisa menyatakan kasih kita kepada mereka yang jauh kalau kepada yang dekat dan terlihat kita justru jarang mengasihi. 那么我们如果说我们周围的我们最亲近的人，我们都不爱，我们又如何爱的那些非常遥远的、生疏的人呢？ Maka saya sangat yakin dan percaya kasih kita sesama anggota jemaat gereja lokal di tempat ini adalah latihan kita mengasihi gereja Tuhan secara universal. 我们能够爱我们四周围我们最亲近的这些弟兄姐妹，这是给我们的一个操练，好让我们在这个周围里面有这样的爱，能够把爱更广泛的传播出去，能够爱助人。 Maka kita perlu mengingat akan sebuah kalimat ini. 我们要记住这一个句子， Kasih itu bersifat universal, 爱是一个普遍性的， tetapi harus dilakukan secara lokal. 那么要在最亲近的、最中心点开始爱。 Jadi kasih itu harus ditujukan kepada semua orang. 我们应该从那个最内部的爱，然后把我们的这个爱扩展出去。 Tetapi prakteknya pertama-tama adalah mereka yang dekat dengan hidup setiap kita. 那么起初的就是在我们的四周围最亲近的当中，我们实行这个爱的操练。 Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita, ayo kita kasihi saudara-saudari kita. 我们爱我们的弟兄姐妹， Yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita. 在我们的左右前后， Mereka lah orang-orang yang pertama-tama harus kita kasihi. 他是我们首先需要爱的对象。 Bapak Ibu ini bicara soal kasih ya, bukan tentang setan. Mukanya jangan tegang-tegang. 我讲的爱不是说你摸摸那个脸， Oleh kiri kanannya, inilah saudara-saudari seiman kita. Mari kita mau belajar mengasihi mereka. 我们要学习有这样的一种爱。 Nah, kalau sudah senyum-senyum ini yang di mimbar pun juga lebih santai Bapak Ibu. Ini tangan sudah keringet dingin 我 semua 们彼 nih ya. 此要非常的和睦的相处，而且我们微笑的相待，使我们这样的讲道能够发挥得更好。 Jadi kita harus mengasihi saudara seiman kita ini. 以致有了这样一个最基本的爱，才能够有更广泛的爱。 Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengasihinya? 那么如何的爱呢？ Kalau kita membaca Yohanes 21, kita melihat dengan jelas Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba. 那么耶稣对彼得的要求就是对他的爱，就是要牧养他的羊。 Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan respon yang Tuhan tuntut. Bukan Petrus berbuat sesuatu bagi Yesus Kristus saja. 那么耶稣说：“你爱我吗？”这个的爱要彼得回答，不是说他对耶稣说爱而已。 Tetapi ketika Petrus menyatakan kesiapan dan kesediaan mengasihi Tuhan, Tuhan menuntut ia untuk melayani domba-domba Allah. 如果他真正的爱主的话，他就要用这种的爱来牧养神的子民、神的羊群。 Memang bagian ini berbicara tentang pimpinan gereja yang bertugas menggembalakan jemaat-jemaat Allah. 这是这些的神的教会的领袖人物，他必须有这样的一个职责来牧养。 Kata menggembalakan itu memiliki pengertian memberikan makan. 要给他们喂养，就是要给他们吃的。 Memberikan makan ini bukan berbicara masalah sekedar tugas menyiapkan makanan sampai domba-dombanya makan dan selesai. 这一个给他吃的，不是就是把那个食物放在那边就算了。 Tapi konteks Yahudi pada waktu itu orang yang menggembalakan dan memberikan makan domba, artinya mereka memikirkan begitu rupa. 当把食物给他的时候，还要为他想到许多非常细节的、仔细的其他的事情。 Manakah yang lebih baik bagi domba-domba saya ini? 那么给他的这一些的食物是哪些食物最适合这些羊群的？ Kemanakah saya harus bawa domba-domba ini pergi makan? 那么如何带领这一帮的羊群，他们能够喂饱他们？ Amankah jalan yang ditempuh? 那么他们的路应该往哪里走？
Gembala bersiap diri menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi domba-dombanya. 那么牧者他要把全部的精力以及他所有的一切都投到这帮的羊群身上， Sehingga pada akhirnya domba-dombanya itu boleh menuju kepada tempat rumput yang hijau dan aliran sungai yang tenang. 然后把他们带到那个溪水河边，带到了青草地上。 Itulah yang kita lihat bukan dalam Mazmur 23. 这就好像诗篇第23篇里面所描述的一样。 Gembala memikirkan melakukan upaya yang terbaik untuk memberikan makan domba-dombanya. 牧者就是要为羊群那个考虑他最周密的、最好的，把他带领到那个地方去。 Maka kalau kita melihat bagian ini memang pertama-tama berbicara mengenai pimpinan gereja yang harus memikirkan kepentingan domba-domba Allah. 这里对彼得所说的，也是对神的教会的领袖人物说的，应该如何为他的羊群设想最好的。 Memikirkan bukan sekedar melakukan sebuah karya program tertentu, 为他预备一些他所需要的东西， tetapi berbicara soal hati yang betul-betul rindu melihat setiap pribadi itu bertumbuh, berjumpa dengan Tuhan. 盼望他的羊群每一个都能够健壮，都能够成长。 Itulah tugas pemimpin gereja. 这是教会领袖的责任所在。 Sebagaimana Tuhan mempercayakan kepada Simon Petrus. 那么主就把这个的责任托付了彼得。 Tapi kita juga berbicara tentang bagaimana sesama anggota tubuh yang lain. 那么我们讲到肢体里面的关系。 Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal ke-13, Yesus mengajarkan bahwa satu dengan yang lain harus juga saling melayani. 那么在圣经里面，主也教导门徒说要彼此的服侍。 Melalui teladan Yesus memberikan pembasuhan kepada kaki para murid. Yesus meminta, kalau aku yang adalah guru melakukan ini, perbuatlah demikian juga. 那么耶稣就愿那个洗门徒的脚做一个表率，告诉门徒们：我作为那个夫子尚且洗你们的脚，你们也要彼此的洗脚。 Maka dari kebenaran ini kita bisa menyimpulkan kasih kepada gereja Tuhan berarti hidup yang saling melayani. 爱神的教会就是我们要生活在彼此的服侍当中。 Pertanyaan berikutnya adalah wujud pelayanannya bagaimana? 那么就能够表现出我们的服侍的果效是如何。 Bagaimanakah pelayanan yang benar yang saya harus lakukan untuk rekan-rekan saya seiman ini? 那么我们的服侍应该是如何的来对待我们周围的弟兄姐妹？ Bapak Ibu, kita perlu memikirkan karena tidak semua pelayanan itu benar dan tepat. 不是所有的服侍都讨神的喜悦，都对了。 Tidak semua pelayanan adalah wujud kasih kita kepada saudara seiman kita. 不是所有的服侍都是发自内心的真爱这样的服侍的彰显。 Ada model-model pelayanan yang justru bukan menyatakan kasih kita kepada sesama, tetapi kasih kita kepada diri kita sendiri. 有的服侍不是彰显出他对弟兄姐妹的爱，而是对自己的为中心的爱自己的服侍。 Sebagai contoh yang pertama, kita melihat seringkali banyak orang melayani sebagai prasyarat berkat Tuhan. 那么有许多人的服侍，对主的服侍是有条件的服侍。 Kalau ditanya kenapa kamu melayani dengan setia? 为什么你忠心的侍奉呢？ Tentu kita akan berkata supaya Tuhan disenangkan dan dimuliakan. 因为我们的回答很自然说，让神得着荣耀，神喜悦我们。 Tetapi kalau kita sudah setia melayani, hidup kita tambah susah, tambah menderita, tambah bergumul. 无论我们多么的艰难，我们多么挑战，多么的痛苦。 Bukankah ada orang-orang tertentu yang kemudian berkata, sudahlah, aku tidak perlu lagi melayani. 那么有时候就困倦了，就想不要再服侍下去了。 Karena aku pelayanan dan aku tidak pelayanan, hidupku lebih susah ketika aku pelayanan. 那我们作为服侍的人，好像跟那些没有服侍的人比起来，我们活得更辛苦。 Di mana berkat Tuhan bagi aku yang melayani? 神的祝福在哪里呢？我这如此的服侍， Semakin setia, bukannya semakin banyak dan berlimpah kasih karunia-Nya. 我的服侍这么多，不是祝福越多，乃是我的艰难更多。 Semakin setia, semakin melihat betapa kelamnya dunia pelayanan.
当我们越加服侍的时候，我们看到这条服侍的道路何等的艰难。 Maka orang-orang tertentu ini akan berkata, cukup, 那么就说够了， saya tidak akan melayani. 我不再服侍了。 Kalau kita boleh telusuri kenapa kesimpulan itu terjadi. 那么为什么会有这样的一个结论呢？ Bukankah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan untuk prasyarat menerima berkat Tuhan? 那么这一种的服侍，岂不是有条件的服侍？我有服侍，就必须有回报，有祝福。 Yang difokuskan adalah dirinya dan hidupnya. 那么就是我的自己，我的本身能够得到好处。 Orang-orang itu hanyalah alat saya untuk mendapatkan berkat Tuhan. 别人那个都不如我，他们就对他们觉得有妒忌。 Inilah konsep kebaikan dan pelayanan yang sebenarnya dunia ini ajarkan. 这样的一种服侍，有要求回报的服侍，跟世界人的服侍没有什么两样。 Kenapa saya berbuat baik? 为什么我要做这么好呢？ Bukan supaya orang lain diberkati. 岂不是要有别人得好处吗？ Bukan untuk mempertumbuhkan imannya. 让这个信心得以增长， Tapi supaya saya bisa menikmati keuntungan di dalam ajaran agama saya. 是在这样的一个服侍的里面，使自己得着好处。 Ini adalah pelayanan yang memperalat sesama. 这就是好像一种有条件的、有回报的服侍， Bukan mengasihi sesama. 不是爱对方。 Ada juga pelayanan yang dilakukan bukan mengasihi sesama, tapi sebagai wujud aktualisasi diri. 乃是要来那个显明自己， Melayani dengan dasar karena saya bisa melakukan ini. 在服侍的时候要显示出来，我有这样的能力，我能够做这样的服侍。 Bapak Ibu jangan salah, memang pelayanan harus dikerjakan sesuai dengan talenta dan karunia dari Tuhan. 实在的，我们的服侍是照神所分给我们的恩赐来服侍。 Tetapi yang menjadi catatan saya hari ini adalah sangat dikhawatirkan ada begitu banyak orang yang melayani karena dasarnya adalah saya bisa. 那么我害怕的就是，我担心的就是，有的人觉得我自己能，我有这样的本事， Saya mampu melakukan sesuatu. 我靠着自己的能力，我能够做这个，也能够做那个。 Dan kalau saya melakukannya, maka saya rindu saya dilihat saya mampu. 那么我做出来了，别人就看我有这样的能力，我有这样的了不起。 Saya rindu semakin hari dan hari dilihat orang semakin luar biasa. 盼望自己在别人的眼中越看越了不得。 Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh Petrus. 这就是彼得所经历过 Kalau 的。 kita membaca pasal 21 ini secara keseluruhan, 我们如果念21章的整章， kita akan melihat bahwa Petrus itu ketika menangkap ikan dia tidak mendapatkan apa-apa. 我们看到了彼得从抄就业的时候，他去捕鱼的时候，一条鱼都没有 Sampai 捕到。 pagi hari Yesus berkata, tebarkan jalamu, baru mereka mendapat ikan. 然后耶稣说：“你把网撒在这一边的时候，那他就得到了好多鱼。” Dan perhatikan catatan Yohanes karena sangat menarik sekali. 在约翰福音的这边记载的非常的吸引人。 Yohanes menuliskan setelah Petrus tahu itu adalah Yesus, maka Petrus segera lompat ke dalam air menuju ke daratan. 那彼得知道是耶稣，他马上就那个跳到湖里面去。 Dan Yohanes memberikan catatan jaraknya itu kira-kira 200 hasta. 有200米这里。 200 hasta, yang kira-kira setara dengan 90 meter. 有90米这样长的一个距离。 Bagi seseorang yang terjun ke air dan kemungkinan berenang ataupun berjalan, ini adalah jarak yang cukup susah untuk ditempuh. 这一段的那个要游，要有很大的力量才能游过去。 Tetapi menarik sekali karena Yohanes memberikan padanan, kalau diukur dari kapal, ini dekat sekali. 但是如果用那个船的来看，这个距离好像很近。 Jadi harusnya jauh lebih mudah bagi Petrus untuk diam dan mendayuh kapalnya lebih cepat menuju ke daratan. 那应该说，他用那个小船划过去，那个就更快能够到那边。 Tapi pertanyaannya adalah kenapa Petrus harus terjun ke dalam air? 但是为什么呢？彼得他马上就跳到那个海里面去呢？ Kemungkinan besar alasannya adalah untuk menunjukkan sayalah yang datang pertama kepada Tuhan. 他要显明说，我第一个来
遇见了主。 Sayalah orang pertama yang menghampiri dia. 我是第一个靠近主的人。 Ikan-ikan itu bukan menjadi fokus saya, tapi saya mencari dia. Saya datang pertama. 那个鱼不是重要的，最重要的，我第一个靠近主。 Dan setelah itu kalau kita baca, Tuhan meminta dia ambil beberapa ikan untuk kita makan bersama. 那么主对他说：“拿几条鱼，我们烤着吃。” Sekali lagi tokoh yang dituliskan jelas, Petrus segera menghela jalannya. 那么彼得就做了这个事情。 Kalau kita perhatikan, Tuhan meminta dia adalah ambil, bawa ke sini, kita sarapan. 那么主耶稣说：“你就带几条鱼来，我们那个烤着，我们要吃早餐。” Tetapi catatan Yohanes menarik karena sebelum itu terjadi di tengah-tengahnya disisipkan sebuah tambahan. 那么在这个中间有一个小插曲， Ada jumlah yang disebutkan. 那么鱼的数字都被那个记载下来。 Maka Petrus bukan cuma sekedar menghela jalannya, dia masih menyempatkan untuk memberikan laporan berapa banyak ikan yang ditangkap. 他不单单是去拿那个鱼，而且他还数了这个一碗里面所打的鱼多少，要报告给耶稣。 Pertanyaannya buat apa? 这是什么意思呢？ Tuhan tidak minta hitung-hitungan. 主可能没有叫他要数多少。 Kenapa Petrus perlu memberikan report ada sekian banyak ikan yang dikumpulkan? 那么彼得就想把这个具体的数字告诉了主。 Karena dia ingin melakukan lebih daripada apa yang Tuhan tuntut. 他要做的比主耶稣要求的，好像要做的更多。 Ia ingin dirasa bahwa ini loh saya itu bahkan teliti, saya mengerjakan semuanya ini. 他说：“我非常的仔细，我所做的一切都数算过了。” Ini adalah wujud aktualisasi diri. 那么这就是要显出他自己有何等的了不起。 Melayani untuk supaya orang bisa lihat, wow, dia luar biasa, dia hebat. 服事要让人看见是一个很特别的服事， Ini bukanlah pelayanan kasih. 这不是出于爱的服事， Ini adalah egoisme yang mengambil wujud dalam rupa pelayanan. 这是一种自私的要那个炫耀自己的一个服事。 Dan ketika kita mengerjakan tugas pelayanan dengan motif-motif yang keliru seperti ini, 我们常常在服事的时候，我们的动机出了问题， berkat Tuhan tidak akan tercurah. 那么神的祝福就没有临到我们。 Walaupun mungkin kita mengerjakan yang dianggap orang hebat, 无论做的多大的事情， mungkin di mata manusia luar biasa, 可能在人的眼中看为稀奇的， tetapi Tuhan tidak akan memakai pekerjaan itu menjadi alat memperbesar kerajaannya. 但神并不愿人的工作对他的神的国没有多大的帮助。 Justru kepada orang-orang seperti inilah Yesus memberikan perumpamaan di Matius pasal yang ke-7. 就好像这里所记载的一样， Mereka bernubuat, mereka melakukan mujizat, mengusir setan demi nama Tuhan. 就像圣经里面所记载的，他们能够说方言，他们能够赶鬼，他们能够行神迹。 Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. 那么主耶稣对他说：“我不认识你。” Bukan cuma tidak mengenal, Yesus mengucapkan sebuah perintah, enyahlah pembuat kejahatan. 他说：“你这些作恶的人，离开我吧。” Pekerjaan pelayanannya luar biasa ajaib. 他们的事工是何等的， Mungkin membuat orang takjub dan terpesona. 他做了好大的事工， Tetapi itu tidak menambahkan apapun di dalam pekerjaan kerajaan Allah. 对神国的工作没有多大的帮助。 Dan itu tidak akan membangun kehidupan iman sesamanya. 对我们的信心，对周围的信心没有什么帮助。 Maka pertanyaannya bagaimana kita harusnya memberikan pelayanan kasih kita. 那么我们爱的服事应当是如何的服事呢？ Firman Tuhan ini mengajarkan pelayanan kasih itu harus dimulai dengan hati yang hancur. 我们的服事应该是一种卑微的服事，谦卑的服事。 Kita bisa melayani sesama dan sesama kita sungguh-sungguh terberkati merasakan kasih Tuhan melalui kita ketika kita melayani dengan hati yang dihancurkan oleh Tuhan. 因为我们这个心是应该被上帝应该是睡过的心，然后我们这样的心呢，能够服侍人，知道别人的艰难。 Itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada Simon Petrus.
这就是耶稣对西门彼得所要求的一种服 Kalau 侍 kita 态度。 membaca bahwa Petrus pada waktu itu kembali pergi menangkap ikan. 当彼得重操旧业捕鱼的时候， Ada penafsir yang mengatakan itulah tandanya Petrus mau kembali kepada model kehidupan yang lama. 他要回到他过去的行业里面。 Petrus sudah tidak lagi berharap menjadi murid Tuhan, dia kembali mau menjadi nelayan. 他不再想做主的门徒了，他就回去捕鱼了。 Tapi akhirnya tafsiran ini kurang tepat. 但好像这样的解释还不够准确。 Kalau kita lihat kronologisnya, Petrus sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. 岂不是他已经遇见了主耶稣？ Petrus sudah berjumpa dengan pribadi yang mati menyerahkan diri dan bangkit menyatakan kemenangannya. 他已经遇见了那个死而复活的耶稣。 Maka sangat wajar kalau Petrus masih berharap sesuatu kepada Yesus yang bangkit ini. 但是他还是盼望了主耶稣的复活给他带来的新的东西。 Tidak mungkin dia justru meninggalkan Tuhan di masa itu. 但是他显然他又回到了他的老行业里面 Maka 去。 pertanyaannya kenapa dia kembali menangkap ikan? 为什么他又去捕鱼呢？ Kalau kita memperhatikan Injil-Injil, kita menjumpai Yesus memerintahkan murid-murid menunggu ia di Galilea. 那么我们来看圣经里面有记载说，耶稣说要他们等在加利利。 Kemungkinan Yesus tidak bersegera muncul dan datang. 可能那个时候耶稣没有照着他们所想象的那个时间出现， Sehingga proses menanti itu menjadi cukup panjang dan Petrus serta kawan-kawannya membutuhkan makan. 可能他们等了许久，他们那个耶稣还没有出现，那么他们觉得需要他们喂饱自己的肚子。 Maka Petrus sebagai pemimpin kelompok berkata, kita butuh makan, ayo kita lakukan apa yang kita bisa. 那么彼得他是作为这一群门徒里面的头目，他觉得需要为生活去捕鱼。 Apa yang kita bisa? 我们能做的是什么呢？ Kita tangkap ikan. 我们的本行就是打鱼， Itu pekerjaan yang dulu sering kita lakukan, kita pasti bisa tangkap ikan. 这就是我们的老本行。我们去做那一个，一定会有收获的。 Maka Petrus dan teman-temannya mulai pergi menangkap ikan. 然后他们就出去捕鱼了。 Tapi Bapak Ibu coba perhatikan, mereka tidak mendapatkan. 但是我们从圣经里面看到，他们一条鱼都没有打到。 Mereka kelihatan bisa, 他们 tapi 觉 gak 得 ada 他们 hasil. 做他们自己的老行业，自己能够做的事情。 Sampai Yesus memberikan perintah, tebarkan. 然后呢，耶稣就告诉他：“你把网撒下去。 Baru mereka mendapatkan jumlah yang besar. ”然后他们就得到了一网满满的鱼。 Oh, yang menarik Bapak Ibu, setelah peristiwa itu terjadi dan Petrus datang ke tepi pantai. 那么当他们这个得到那么鱼的时候，那个彼得就来到岸上。 Di tepi pantai itu sudah ada Yesus beserta dengan api yang membakar ikan yang dicari dan roti. 那个时候呢，耶稣已经预备了炭火，还有那个面包，要这边的烤鱼。 Sudah bisa bayangkan enggak, sepanjang malam cari ikan untuk mengenyangkan perut. Tapi pagi itu mereka dapatkan dari berkat Tuhan. Dan ketika mereka datang, bahkan berkat itu sudah jauh sebelumnya disediakan. 当他们一夜劳苦，一条鱼都没有打到，但是他早早起来，当他们靠近耶稣的时候，耶稣已经为他们预备了早餐，神的祝福为他们。 Seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada Petrus demikian. 就好像对彼得说 Apa yang kamu bisa?：“ 你能做什么呢？ Apa yang kamu mampu? 你能够做什么呢？ Aku sudah siapkan semua yang kamu cari. 你要什么呢？我已经为你预备你所需要的。 Sungguhkah kamu bisa? 你靠着自己，你能吗？ Sungguhkah kamu punya kemampuan bahkan untuk mencukupkan kebutuhan jasmanimu? 你靠着自己的能力，你能够满足你生活的一切需要吗？ Kalau bukan karena berkatku, sanggupkah kamu? 如果不是我的祝福，这一切你都没有办法做到。 Setelah itu Tuhan mengajak Petrus ini bercakap-cakap. 然后那个主耶稣就开始跟彼得有一段的谈话， Tuhan bertanya kepada Petrus, 问彼得说 apakah engkau mengasihi aku?：“ 你爱我吗？” Yang menarik di pertanyaan yang pertama, Tuhan menanyakan apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua yang lain. 在这第一次问的时候，耶稣说：“你爱我比这些更深吗？” Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini, bayangan kita itu kondisi Tuhan Yesus dan Petrus seperti apa?
那么我们来看这个主耶稣跟这个的彼得他们的情况是怎么样的一种 Apakah 处境 kondisinya Tuhan Yesus kemudian berbisik-bisik kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua? 他讲话是不是耳语那个轻轻的在彼得的耳边说，你是不是爱我比这些更深呢？ Atau Tuhan justru menanyakan pertanyaan itu di depan murid-murid yang lain? 或者是在众门徒的面前这样说，你爱我比这些更深吗？ Dari teks kita akan menjumpai kemungkinan besar Yesus bertanya pada Petrus di depan murid yang lain. 很多的解经家认为他是在众人的面前、门徒面前说这句话：“你爱我比这些更深吗？” Kita tidak tahu, kita tidak membaca sama sekali bahwa ada perintah untuk Petrus dan Yesus diajak pergi sendirian. 我们也没有想到这个可能是不是耶稣带这个彼得他们独自的对话。 Baru setelah Petrus menjawab 3 kali, Petrus diajak oleh Yesus pergi berdua. 是否他独自的2个人在那边对话呢？他问了这些问题。 Dan kalau kita lihat Yohanes sebagai pencatat Injil mencatat dengan cukup detail perkataan ini. 我想这个约翰在这个福音书里面，他记载的已经非常的详细。 Dan kalau kita lihat kronologi penulisan Injil, Injil Yohanes adalah Injil yang paling terakhir dituliskan. 约翰福音是四福音当中的最后的一版。 Bahkan sesudah kitab Wahyu baru dituliskan Injil Yohanes. 那么后来那个启示录也是约翰所写的。 Yang ada kemungkinan besar pada waktu Injil Yohanes dituliskan Petrus sudah meninggal. 但那个写的时候，那个彼得可能彼得已经殉道了。 Maka pertanyaan dari mana Yohanes bisa mencatat detail peristiwa itu? 那么为什么约翰能够这些的对话写得这么具体呢？ Jawaban paling logis adalah karena Yohanes mendengar sendiri 应该 pertanyaan. 逻辑性的推断说，应该是当时那个约翰在场听到了这一段的对 Dan 话。 kalau kita perhatikan apa yang menjadi jawaban Petrus? 那么彼得的回答是怎么说的？ Petrus masih menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." 彼得的回答说：“我爱你。” Ketika saya baca ini, saya membayangkan kok murid-murid yang lain nggak protes ya? 为什么其他的门徒没有提出抗议呢？ Kan mereka dengar, kenapa mereka tidak protes ketika Petrus mengakui, "Iya, aku mengasihi kamu lebih dari semua yang lain." 那么他们没有说那个我爱你比这些更深吗？他们没有提出那个质问。 Bapak Ibu, kemungkinan yang pertama adalah karena para murid tidak tahu bahwa Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. 是不是那些门徒他们有的不知道彼得也曾经有过3次不认主的这样的事情？ Hal ini sangat wajar karena ini adalah cerita masa kelam Petrus. 这个是讲到了彼得的失败的。 Sama seperti kita ketika kita berdosa, kita jarang kemudian dan suka hati menceritakan kepada banyak orang. 我们有过失败的经历，我们很不愿意讲给别人听。 Maka kemungkinan banyak orang tidak tahu. 可能有很多人还不知道彼得有这样的事情。 Tetapi alasan yang lain yang menambahi hal seperti itu adalah 可能有另外的一个理由是， teman-temannya yang lain, murid-murid yang lain juga merasa bahwa mereka tidak mengasihi Tuhan. 他们可能觉得他们不够爱主，别的门徒 Ketika Yesus ditangkap, semuanya pergi melarikan diri. 可能他们不在那边。 Bahkan mereka mungkin melihat Petrus masih mencoba mendekati. 可能他们不在那边，那么彼得就靠近主， Sehingga mereka mungkin tetap merasa, iya ya, aku tidak lebih baik dari Petrus. 以致他们其他的门徒觉得我们都不如彼得。 Inilah alasan mungkin Petrus masih bisa berkata, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. 所以那个彼得就非常有勇气的说：“我爱你。” Tapi sampai Tuhan bertanya 3 kali. 直到了主耶稣第3次问彼得， Kenapa 3 kali? 为什么重复3次呢？ Disitulah Tuhan sengaja ingin mengulang dan mengingatkan Petrus bagaimana ia menyangkali Tuhan 3 kali. 他是否借着这个来提醒那个彼得曾经3次不认主？ Selesai pertanyaan yang pertama, Tuhan tanyakan pertanyaan yang kedua. 第1次问，接着第2次又重复问同样 Petrus 的问 masih 题。 dengan tegas menjawab, yes, I love you Lord. 第2次的时候，他的回答还是很坚定的说：“我爱你。” Barulah ketika pertanyaan ketiga diberikan. 当第3次重复问的时候， Disitulah dosa Petrus dikuakkan dan disingkapkan.
那个时候他的心里面受到了震撼。 Petrus diingatkan beberapa malam sebelumnya bagaimana dari mulutnya dia mengatakan, aku tidak kenal Yesus ini, aku bahkan mengutuki Yesus. 他可能想起了他曾经在主那个被捕的那个时候，他3次不认主的那个镜头，他浮现出来 Dan 了。 pribadi itu sekarang bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 那这个时候主问他：“你是否爱我呢？” Di ketiga kalinya nih barulah hati Petrus hancur di hadapan Tuhan. 当第3次再问的时候，彼得的心碎了。 Maka perhatikan bagaimana cara Petrus menjawab. 那么这个时候，彼得的回答是怎么呢？ Dia bukan berkata, ya Tuhan aku 他 mengasihi. 就不敢那么坚定不移地说：“我爱你。” Tapi ia berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. 他说：“你是无所不知的。” Seolah-olah Petrus ingin berkata, Tuhan tidak ada yang tersembunyi betapa kotor dan najisnya aku. 他知道主知道他所有的一切情况， Mungkin teman-temanku yang lain tidak tahu, tapi engkau tahu. 可能其他的同伴不知道，但是主全都知道了。 Mungkin aku pandai menutup-nutupinya, tapi engkau bisa membongkar semuanya. 可能我有许多隐瞒的事情，但是主把他的里面的所有的一切隐情都显露出来了。 Engkau tahu aku seperti apa. 你知道我的里面的情况是怎么样， Tapi aku mau belajar mengasihi engkau. 但我要学习来爱你。 Maka perhatikan, baru disitulah Yesus berhenti bertanya. 直到他有这样的一个谦卑的里面的一个回答的声音出来的时候，主的问话才停止了。 Dan kata-kata yang lebih indah adalah Yesus mengajak Petrus, ayo kita berjalan lagi. 然后他就与主同行， Yesus berkata, ikutlah aku. 你来跟随我。 Yang artinya mari kita berjalan beriringan lagi. 你要与我同行。 Sudah bisa bayangkan enggak bagaimana orang yang tahu segala keburukan kita pada akhirnya berkata, oke, enggak apa-apa, ayo kita jalan lagi. 主要让他认识自己的光景，然后他真心的从里面看到自己的软弱的时候，主说：“我接纳你，我与你同 Sudah bisa 行。” membayangkan seperti sepasang suami istri yang salah satu anggota pasangan kita mengkhianati, melecehkan kita, mengkhianati janji pernikahan. 可能我们的配偶在那边讥笑我们，说许多那个难听的话。 Bukankah wajar untuk pasangan yang lain berkata, sudah aku tidak mau kamu. 那么你就很生气的说：“我不再要你了。” Bukankah itu pantas memang untuk diterima? 岂不是他这样的来对待你，你拒绝了他，这是很理所当然的事情。 Sebelum ketahuan kita berusaha menutupi. 在这个事情还没爆发的时候，我们想尽的办法来隐瞒。 Tetapi setelah ketahuan mungkin kita sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. 既然其他的一切丑陋的东西都暴露出来了，都知道的，那就算了。 Bapak Ibu, ada seorang rekan saya bersaksi. 有一个那个同工做这样的见证， Dia berselingkuh secara emosional dengan temannya. 他有那个婚外情， Tidak sampai melibatkan masalah fisik. 有这样的一种事情， Tapi keterlibatan emosionalnya sudah cukup dalam. 他已经陷得很深了。 Dia pertamanya menutupi dari suaminya. 他从起先的时候，他就尽量的隐瞒。 Sampai satu hari dia sadar bahwa ini tidak tepat, dia bongkar semuanya. 当有一天这个事情完全的被揭穿了， Suaminya terpukul, suaminya sakit hati. 他的先生受到了深深的打击。 Dari mulut sang wanita keluar ucapan demikian. 他在这个女人的面前这样说： Kalau engkau mau menceraikan, bahkan engkau mau selingkuh dengan orang lain, aku terima karena aku salah. 如果你要离婚，如果你要跟着你的情人走，我愿意，我自己也有错。 Tapi betapa hancurnya hati wanita ini ketika sang suami itu memeluk dia dengan hati yang hancur. Dia berkata, aku sakit hati, tetapi aku tetap mengasihi engkau. 但那个时候，她的丈夫拥抱她的时候，她的心碎了。 Ayo kita jalan lagi, kita bina lagi relasi suami istri. 她说：“我们在一起同行，我仍然接纳你。” Disitulah kasih itu dipulihkan. 那个时候，因着爱，他们又重新得以恢复。 Saya membayangkan seperti itulah Petrus.
我看这个就是彼得所经历的。 Ketika sudah ketahuan siapa dirinya dia, 当他看到自己一切的软弱，他自己的失败完全的暴露出来的时候， tapi Tuhan masih berkata, aku mau berjalan bersama engkau. 但是主仍然对他说：“我接纳你，我愿意与你 Mari 同 kita 行。 mulai kembali. 你要回头。 Aku mau percayakan sebuah pelayanan untukmu. 我仍然相信你，我仍然有托付在你的身上。” Meskipun aku tahu engkau lemah dan terbatas. 然后他就受到了安慰。 Saudara, inilah pelayanan yang sesungguhnya. 这就是真正的服侍。 Pelayanan yang didasari dari hati yang berkata, Tuhan tahu kan siapa saya. 我们的服侍，我们要从心里说，对主说：“主，你知道我的关节。” Mungkin orang lain tidak ada yang tahu, tapi engkau melihat dengan jelas betapa busuknya hatiku. 别人可能不知道，但是你知道我里面是何等的误会肮脏， Aku tidak layak melakukan. 我自己不能够做什么。 Justru orang seperti inilah yang Tuhan akan pakai. 就好像这样的人是神所重用的， Dan itulah pelayanan kasih yang sesungguhnya. 这也是发自爱的一个真诚的服侍。 Kenapa Tuhan perlu menghancurkan hati setiap kita? 为什么神要让我们每一个人经历过心碎呢？ Pertama-tama supaya kita sadar bahwa ketika kita ini bukan siapa-siapa, kita melayani bukan dari kemampuan kita, tapi kita memohon pertolongan Tuhan. 让我们知道说，我们能够服侍，不是靠着我们的聪明、我们的能力，乃是靠着主的复辟。 Ketika kita melayani dengan dasar saya mampu, maka kita seolah-olah berkata kepada Tuhan, aku tidak butuh engkau, aku sanggup kerjakan sendiri. 可能有的人认为我自己有能力，我不需要你，我靠着能力、我的智慧，我能够服侍得很好。 Tapi ketika kita sadar kita bukan siapa-siapa, disitulah kita akan berdoa, Tuhan, tolong pakai aku. 当我们发现自己一无所事的时候，当我们发现自己软弱，我们离了主什么都不能做的时候，对主说：“主，你来帮助我。” Kita akan sanggup mengasihi sesama bukan dengan kasih kita yang terbatas, tapi dengan kasih Tuhan yang tak terbatas. 我们能够彼此相爱，我们能够爱诸人，并不是我们里面有这样的爱，乃是从神接纳、从神来的爱，才能够爱他人。 Yang kedua, kenapa kehancuran hati itu diperlukan? 我们伤心痛悔的心是神所悦纳的， Karena hanya orang yang hancur hati yang sanggup mengasihi orang-orang yang lemah. 只有伤心痛悔的人，曾经心碎的人，他才能够安慰那些伤心的人。 Saudara-saudara, siapakah kita? Siapakah gereja Tuhan? 谁是我们的弟兄姐妹？谁是我们的教会？ Bukankah setiap kita harus mengaku kita ini orang terbatas, orang yang penuh dengan dosa? 岂不是我们都要承认我们自己是软弱的，我们是充满罪恶的，我们都是有限的一 Kita 般 ini 人。 penuh dengan kelemahan, busuk. 我们污秽肮脏，我们满了软弱， Tapi mungkin hanya orang tidak tahu kebusukan kita. 但是我们许多是隐瞒的，别人不知道。 Siapakah yang sanggup mengasihi kita ketika kita ini terbongkar segala kebusukan? 谁能够接纳我们？当我们所有的肮脏的东西都暴露出来的时候， Orang yang tidak hancur hati tidak akan mengasihi mereka yang lemah. 没有经历过心碎的人，没有经历过对付的人，他是不能够接纳这样的人。 Bapak Ibu, saya ingat ketika saya masih remaja, saya memanggil sahabat saya mau sharing pergumulan. 我也有做这样的一个的交通。 Dia sahabat, saya ceritakan dia karena saya percaya dia tidak mungkin bongkarkan dan saya rindu didoakan oleh sahabat saya. 那么我们有许多的事情，如果不是从里面真心悔改的时候，我们不愿意把这些龌龊的东西告诉他人。 Ketika awal saya katakan saya mau cerita, wah dia duduk dekat saya, dia peluk saya, mau cerita apa? 那我们坐在那边的时候，他说：“你要说什么？要说什么呢？” Ketika saya mulai ceritakan, saya punya pergumulan ini, saya punya kelemahan ini. 那么我就告诉他，我有这样的艰难，我有这样的挑战，分享出来。 Dari dia yang duduk persis di sebelah saya, dia mulai mengambil jarak dengan saya. 他就慢慢的靠近我。 Ketika dia doakan secara singkat dan seolah-olah saya menjadi seperti orang yang asing dari dia. 他祷告的非常的简短。 Peristiwa itu menjadikan saya mengambil sebuah pelajaran.
借着这个事件，让我有一个功课学习。 Jangan pernah bongkar dosamu. Jangan pernah bongkar dosamu. 没有把自己的不好的一面打开。 Pakai topeng lebih aman. 我们常常觉得戴上这个面具更加的安全。 Jangan biarkan orang tahu sedikit saja apa yang jadi kelemahanmu. 最好把自己分得严严密密的，没有一点不好的东西让别人看见。 Bapak Ibu, saya berjuang dan bergumul hidup seperti itu bertahun-tahun. 但是这样的一种的把自己包起来的那种在内心的挣扎，多少年这样 Setiap datang ke gereja, pelayanan seolah semuanya itu baik-baik saja, seolah semuanya fine-fine saja. 好像外表的服饰都那样的完美。 Ketika ada orang jatuh, maka kita cuma bisa kata, puji Tuhan, aku tidak terbongkar. 当别人失败的时候，我就拍拍胸脯说：“好在我的那些东西没有暴露出来。” Saya sungguh merasa saya menjadi orang paling munafik di gereja. 其实这样的是最假冒伪善的人。 Saya tampil seolah-olah tanpa dosa, padahal saya penuh dengan cacat celah. 我们每一个人都有许多的误会瑕疵。 Sampai satu kali saya berjumpa dengan orang lain. 但有一次我遇到了另外一个人， Seorang yang kemudian dia tahu segala pergumulan saya. 我知道他知道我的挣扎， Tetapi yang dilakukan jauh berbeda. 但是他所做的很大的区别。 Ketika dia tahu pergumulan yang berat, pergumulan yang panjang, 他那些的挣扎一直在内心里面。 dia datang dan dia peluk saya dan dia nangis bersama saya. 他抱住了我，他为我痛哭。 Dia berkata, ketika aku dengar semua peristiwa itu, aku tahu kalau kamu jatuh, aku pun pernah jatuh. 他说：“你所经历的，我也经历过；你所有的痛苦，我都能够体会。” Itu titik lemahmu, mungkin aku tidak, tapi aku juga punya pergumulan yang lain. 他说：“有谁软弱不软弱的？我们每一个人都有挑战软弱。” Mengingat dan melihat hidupmu, aku belajar bahwa aku pun adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. 我们知道说，这样的隐藏的罪恶，我们是在神的面前是犯罪的。 Mari kita saling mendoakan, mari kita saling bertumbuh satu dengan yang lain. 让我们彼此的代祷。 Berjumpa orang-orang seperti inilah baru topeng itu terkuak, dan ketika kita topeng terkuak, disitulah kita mendapatkan penerimaan. 让我们把那个假面具打开，我们能够真正的悔改，我们 Dan disitulah pemulihan terjadi. 这样就有一个真正生命的恢复。 Hari ini kalau ada jemaat-jemaat di tempat ini yang bergumul dengan dosa dan sulit lepas, kemungkinannya karena memang kita tidak punya tempat untuk mengaku dosa. 可能我们里面有许多的挣扎，我们在艰难的煎熬的当中，我们就是没有把这个面具打开。 Kita sudah berdoa dan mungkin berpuasa, tapi susah untuk lepas. 但是我们的祷告，我们祷告是有能力的，但是我们很艰难的从这个困境当中走出来，因为我们没有真正的认罪悔改。 Karena tidak ada orang yang berperan sebagai Kristus, yang datang kepada kita, yang tahu segala dosa kita, yang memeluk kita, dan yang berkata, mari kita mulai kembali. 因为没有一个真正关心你的人，真正能够靠近你，来理解你，来接纳你。 Gereja membutuhkan pelayanan kasih semacam ini. 我们需要这样的一个服侍，一个真诚发自内心的爱，来接纳他人，来帮助他人。 Pelayanan yang menggandeng sesamanya. 我们的服侍乃是手牵着手， Bukan karena kita kuat, 不是我们自己有什么能力， tapi ketika kita bersama-sama, disitulah kita kuat. 当我们同心合一的时候，我们就得以刚强。 Bersediakah kita untuk dihancurkan hati kita oleh Tuhan? 我们都有这样的一个心智来到神的面前， Supaya kita boleh mengasihi seperti Kristus mengasihi. 让我们能够真正的爱主，就借着我们这样的服侍，彰显真诚的爱。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tolong bantulah setiap kami ya Tuhan. Ingatkan kami betapa kami ini lemah. Hancurkanlah segala kecongkakan-kecongkakan kami. Lepaskanlah topeng-topeng kemunafikan kami.
supaya kami boleh dipakai menjadi alat Tuhan, alat kasih Tuhan. Bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkaulah yang penuh kasih karunia kepada kami, kepada saudara-saudari seiman kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.